Iya. Surah Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuhu. Adda al-amanah wa ballagha risalah. Nasha al-ummah wa kashafa al-ummah. Jahada billahi haqqa jihadi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-hadin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanatina yafqahu aqwalana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana adkhilna mudkhala sidqi wa akhrijna mukhraja sidqi waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Kesini Imam Tambilan Urusi serta ahli terkuasa masjid, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang barakah ini dapat bersama-sama kita berada di rumah Allah Taala dan nanti beberapa hari lagi kita akan masuk ke dalam bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran serta bulan kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita nambah rasa gembira, rasa seronok terhadap kedatangan bulan dan hari kelahiran baginda Nabi SAW, dan kita mengambil ibrah serta bersedih di atas hari kewafatan baginda Nabi SAW pada tarikh yang sama, iaitu 12 Rabiul Awal. Pada hari ini bila maghrib kita adalah tentang bulan lepas kita datang. Saya cedera tadi pun nampak kaki saya sakit. Sebulan pakai tongkat, ini dah mula meninggalkan tongkat. Mudah-mudahan dapat kembali berlari macam biasa. Malam ini kuliah maghrib kita tentang hadis-hadis berkenaan dengan pahala yang Islam ataupun Allah dan Rasul yang berikan ganjaran pahala seperti pahala haji. Dalam hadis banyak Nabi tawarkan kita amalan-amalan yang bukan haji, tetapi pahalanya seperti ibadah haji. Sebelum kita masuk, kita tahu bahawa haji ini adalah satu amalan yang sangat besar. Salah satu daripada rukun Islam, Bunyan Islam ala khamsin, pembina Islam di atas 5 perkara, 5 rukun, 5 tiang. Dan salah satunya ialah hajjul bait man istata'a ilaihi sabila, menunaikan haji bagi sesiapa yang mampu. Tetapi tidak semua yang mampu, walaupun haji ini sangat banyak pahalanya. 3, mesin penghapus dosa. Penghapus dosa semua amalan. Semua amalan hapus dosa. Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan Allah kata menghilangkan dosa. Tapi yang besar, yang utama penghapus dosa 3. Islam, semua tahulah, masuk Islam, semua dosa-dosa kecil besar semua
semuanya dah libur. Yang kedua hijrah para sahabat, dan juga mungkin hijrah yang benar-benar berhijrah daripada fasik kepada mukmin. Dan yang ketiga ialah haji. Yang disebut al-hajj yahdi ma kana qablahu. Haji memusnahkan segala dosa-dosa yang lepas. Yang disebut adalah hadis lain, raja'a kayaumin waladathu ummuh. Bila tunaikan haji dengan keikhlasan, tak buat perkara-perkara maksiat mulut, perkataan dan perbuatan, maka balik seumpama dilahirkan oleh ibu, suci dari dosa. Tapi kita mungkin tak mampu nak buat setiap tahun, nak buat sekali pun susah, dengan kosnya yang semakin mahal, 28,000 sebelum ada subsidi kan. Kalau kita nak beli, nak bayar lagi mungkin lebih 50,000, 60,000, 70,000, 80,000. Semakin mahal, semakin sekejap pergi. Itu boleh istilah, makin mahal makin sekejap ya. Biasa kita benda apa pun lagi lama lagi mahal. Ini lagi lama lagi sekejap. 40 hari boleh pergi 12 hari juga. Seminggu 12,000. Itu dia keadaan dunia zaman sekarang. Jadi Islam berikan pelajaran haji, bukanlah dapat title haji ataupun melepaskan kefarduan haji, cuma dapat pahala haji. Pahala haji ini besar. Dalam banyak amalan-amalan yang kita boleh buat setiap hari, malahan dalam sehari berkali-kali. Pertamanya ialah ibadah yang dapat pahala haji ialah solat fardu subuh secara berjamaah, sehingga mana naik matahari kita sembahyang sunat 2 rakaat, iaitu sembahyang sunat isyraq. Dalam hadis disebut Nabi SAW bersabda dalam riwayat At-Tirmizi dengan sanad yang sahih. Nabi SAW bersabda, "Man shallal ghadata," sesiapa yang sembahyang fardu subuh berjemaah, maksudnya di masjid ataupun di surau, summa qa'ada yadhkurullah, kemudian dia duduk berzikir, menyebut nama Allah, hatta tatlu' asy-syams, sampai terbit matahari, iaitu ulama kata sampai naik matahari, habis daripada waktu haram. Summa shalla raka'atain, kemudian sembahyang 2 rakaat, faka'annama lahu ajru hajjin wa umratin tammah. Sesungguhnya dia dapat pahala seumpama pahala haji dan juga umrah secara sempurna. 3 kali sempurna yang disebut dalam hadis. Maknanya betapa besar pahala kita mengimarahkan waktu pagi di masjid ataupun di surau. Syaratnya sembahyang subuh berjamaah di masjid atau di surau. Kalau di rumah takji. Kadang-kadang sembahyang subuh kat rumah, takut pergi kuliah subuh. Lepas tu sembahyang sunat, takji lah. Takji lah maksudnya. Apa takji takji, tak dapat pahala haji umrah. Mari kita sembahyang subuh berjemaah di masjid, kemudian duduk. Kalau dengar kuliah sambil tidur pun takji. Lepas subuh kan pernah kecerian, ngantuk kan. Sambil kuliah, sambil lenong kan. Bangun-bangun ni dah habis, terus rapat. Takji, tak dapat pahala haji umrah. Ataupun kita tak buat apa-apa, lepas subuh di masjid kita relax, sembang-sembang kan. Sembang main WhatsApp ke, di masjid pun takji juga. Maksudnya paling kurang zikir, lebih sikit baca Quran, lebih lagi untuk ilmu. Ilmu itu besar pahala. Kalau duduk saja-saja tak dapat pahala haji umrah. Jadi cuma ulama kata kena habis waktu haram. Waktu haram ni dia habis ketika naik matahari. Terbit matahari waktu syuruk
Berapa? Jauh. 30 minit. Belum lagi. Karena dalam hadis disebut, hadis lain, hatta tartafi', sehingga naik, irtifa'in naik. Kalau belum terbit itu syuruk lah. Syuruk belum boleh solat sunat. Kerana itu petanda subuh dah habis, bukan petanda solat sunat dah boleh buat. Nah, syuruknya subuh dah habis. Kalau kita buat sembahyang subuh dikira qada, boleh sah. Tadi ada solat, ada kursus solat di Pejabat Pos HQ. Ustaz, kalau kami sembahyang subuh tiba-tiba azan, macam mana? Tengoklah, kalau dapat 1 rakaat kira tunai. Nabi kata man adraka raka'ah faqad adraka as-salat. Sesiapa yang dapat 1 rakaat maka dia dapat solat secara tunai. Kalau tidak, hutang. Karena hutang ni dosa. Hutang tanpa sebab. Itu termasuk dalam ayat Quran, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Menaan ni dalam syarat tarki, meninggalkan, bukan tak khusyuk dalam solat. Itu tak tepat, terjemahan tak betul. Sebab kalau tak khusyuk, Allah sebut alladzina hum fi salatihim. Kalau fi dalam solat itu tak khusyuk. Kalau an salatihim maksudnya meninggalkan. Maksudnya ulama sebut yuakhiruna an mawaqitiha. Ulama tafsirkan melewatkan sehingga habis waktu. Ada beza. Ustaz, kalau itu dah hutang, saya tak nak buat Ustaz. Dah hutang kan, tak nak buat lagi besar dosa. Kalau ikut mazhab Hambali, tak sembahyang satu solat pun dah kafir. Mazhab Hambali dah, kalau Syafi'i. Sebab ada hadis man taraka as-salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Hadis dalam riwayat Imam Ahmad. Siapa yang meninggalkan solat secara sengaja, muta'ammidan, sengaja, faqad kafara jihara, sesungguhnya dia telah kafir terang-terang. Bukan kafir je Nabi kata. Saya pergi camp solat baru ni, ceramahan budak-budak 12, bukan dalam 9 hingga 17 tahun. 80% sembahyang tak cukup. Tak cukup sembahyang 80%. Siap seronok, Ustaz, saya seronok, macam tak ada apa. Sedangkan tak sembahyang tu, 3 mazhab kata kena pancung kepada Syafi'i, Maliki dan Hambali. Hambali pancung kerana dia dah kafir. Syafi'i, Maliki pancung kerana hukum hudud, bukan kerana kafir. Kalau Hanafi ringan, Hanafi tak kafir dan tak kena pancung, kena takzir, sebat ataupun penjara. Nampak? Kita ni tak ada hukum begitu. Nampak caranya supaya kita mak bapak pun tak berapa nak rasa marah sangat. So juga tak rasa berat sangat. Kalau orang bunuh depan kita, kita boleh rasa, janganlah bunuh. Lembut je, janganlah bunuh, kesian kat dia, kawan kau bunuh. Sama dengan hukum bunuh, kena pancung juga. Sebab itu hak Tuhan. Bunuh hak manusia, ni hak Tuhan lagi besar. Itu kalau dipraktiskanlah undang-undang Islam, juga kan baru besar. Jadi lewat dah satu dosa dah, lewat sehingga keluar waktu dan meninggalkan lagi besar dosa. Oleh itu berbalik kepada tadi, syuruknya adalah waktu habis subuh. Maka kita sedang sembahyang, azan, teruskan. Tunai ke ada, tengok dapat tak 1 rakaat. Dapat 1 rakaat, tunai. Janganlah tuan-tuan esok, saya nak try sekali sana. Nak dapat 1 rakaat, janganlah. Tiba-tiba tak dapat kan, Allahu Akbar, azan. Ini hutang dosa. Fawaidun cilaka lah, Allah katakan. Maknanya kita sebaiknya seawal mungkin. Jadi terutama nak dapat pahala haji dan umrah sekaligus, iaitu kita duduk di masjid daripada subuh sampai naik matahari dan sembahyang 2 rakaat. 2 rakaat apa tak kisah, isyraq ke, duha ke, yang penting
solat sunat 2 rakaat. Itu yang penting. Kisah apa jenis solat sekalipun boleh. Duha pun boleh, isyraq pun boleh. Oleh itu kita waktu pagi kita kena manfaatkan dengan baik di masjid surau. Kalau boleh bukan hanya sembahyang subuh, kuliah subuh. Kalau boleh sembahyang subuh, kuliah subuh dan buat apa-apa program seterusnya. Yang boleh jadi lambat pula. Apa-apa lah. Yang sesuai pertandingan masyarakat boleh. Lepas subuh ataupun setengah kuliah subuh kita start masak pertandingan. Johan dapat apa-apa ataupun apa-apa untuk dia menyeronokkan kan. Sebab kita kalau tak gabung dengan program dunia, dia masjid akan mati. Sebab orang ni dah apa, nak kata gila memang gila pun, gila dunia dah. Dia datang ni banyak kerana ada apa? Ada sebab. Saya baru baca semalam kan, tanda-tanda akhir zaman yang berkait dengan masjid. Yang pertama, yang berkait dengan masjid dah banyak akhir zaman ni. Nak share sikit ya. Saya kalau kiamat ni hari, bukan kiamat, kitab kiamat, bukan kiamat hari kiamat. Kitab kiamat hari kiamat saya baca kan. Tahu-tahu lah saya buat kelas online kan. Kami itu 3 kitab tafsir ayat hukum, tauhid dengan tanda-tanda kiamat. Ada 2 perkara yang saya terdetik untuk mana terdetik, maksudnya saya tersentuh nak share tentang masjid ni. Pertama Nabi sebut, Nabi kata, saya kunu ummati akhir zaman, umatku akhir zaman, rijal, lelaki-lelaki yarkabuna al-mayasir, menaiki kenderaan-kenderaan mewah, ya'tuna abwabal masajid, parking depan masjid. Saya sebut lafaz kan, sebab kita ni kena begitu. Kadang-kadang Ustaz, saya sedih kan, baca hadis tu langgang, tak apalah, mungkin dia tak bukan orang Arab, terjemah tu langgang, radio, TV, ceramah kan. Sebab tu saya suka baca. Teman-teman tahu kan, saya akan baca Quran, hadis saya baca, saya terjemah. Dan ini ada rakamannya. Saya timbang salah. Sebab kalau kita tak ambil matan dia terjemah pun dah banyak lari. Sebab dia pun matan tak ingat, jadi menyebabkan lari ya. Sebab tu saya hafal. Untuk tuan-tuan saya hafal. Supaya terjemah tu tepat. Terjemah kesatuan. Dan seperti dia, saya pun ummati akhir zaman. Tuan-tuan faham maknanya? Ummati akhir zaman. Yarkabuna, yarkab, naik. Al-mayasir, mayasir itu kenderaan mewah. Mayasir ni asalnya sutera-sutera yang dijadikan sebagai tilam empuk ataupun mesin yang empuk. Maksudnya kenderaan mewah. Mana Nabi tahu akhir zaman orang naik kenderaan ada kursi empuk. Mana Nabi tahu? Mayasir itu asalnya adalah sutera-sutera yang dijadikan sebagai bantal, sandaran. Nabi tahu. Ulama membahaskan Nabi tahu. Nabi tak sebut semua ada injil pun tak ada. Nabi tahu. Ini hilang. Yang isinya sekarang ni, ya tu dah apa masjid. Pakai masjid itu masalah. Saya buat masalah. Jadi ramai orang komen, haters. Saya baca hadis pada haters, bukan saya beribadah. Kata salah kali nak pergi masjid naik kita besar. Salah ke beli kita besar. Yang komen ini bawah tu, baca tu nak saya di Facebook. Saya share, kalau saya dapat saya share. Saya pun pakai masjid. Saya pun pakai kita selesa. Tapi kita fikir kenapa nak disebut. Nanti kita akan baca yang keempat. Yang keempat, pahala haji orang yang jalan kaki ke masjid. Tujuannya Nabi nak galakkan jalan kaki. Saya dah cerita dulu kan, seorang sahabat tu dia duduk paling jauh. Ingat tak? Paling jauh. Tapi la tukhti'uhu salatuhu fil masjid. La tukhti', tak pernah salah. Tak pernah salah tempat. Masjid tempat dia pergi, tak pernah miss. La tukhti'uhu, tak pernah miss. Sejak dibuat tu, kita biasa nak miss tu biasa. Kalau pergi pun kita pergi, miss pun biasa kan. Alhamdulillah, macam-macam kan. Tak pernah, tapi tak pernah naik belakang. Walaupun dia mampu, sahabat saudara beli, dia kata aku nak kesan-kesan langkah ke masjid. Maksudnya langkah jalan kaki. Dan sebut, nanti saya baca yang keempat, pahala hadis ke masjid setiap waktu
haji kalau kita berjalan kaki. Itu maksud kepada hadis yang saya share dalam Facebook saya share. Tapi ramai orang tak berhati dengan saya kan. Sedangkan saya dah terang hadis ini tujuannya untuk menggalakkan kita jalan kaki ke masjid. Bayangkan sahabat Nabi punya jauh berkilo-kilometer berjalan kaki. Kenapa? Sebab berjalan kaki. Kenapa Nabi tak pernah suka naik kenderaan? Kerana itu tak melambangkan kehambaan. Nak bagaimana pun naiklah. Dalam hadis pun Aisyah pun naik sekeduk. Dari dua riwayat saya share dalam Facebook dalam pas. Satu riwayat yang kabunal mayasir, naik kenderaan yang bersimpul. Yang kedua, ya sebab itu saya kata kenderaan mahal. Mayasir kan sutera ini haram dan juga orang-orang kaya dia yang mampu kan. Sebab saya sebut kenderaan mahal. Yang kedua, tapi bukan isu mahal tak mahal, isunya Nabi jalan kaki lebih baik. Maknanya kehambaan itu terselah. Kita hamba-hamba Allah kan jalan kaki. Wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba Allah. Yang pertama kan sifat hamba Allah dalam surah Al-Furqan. Apa sifat pertama? Yamshuna. Tasbih yang kabul aku naik kenderaan. Yamshuna berjalan kaki dengan penuh kasih. Masa ni lah, masa nak keluar ke masjid kita yamshuna dengan penuh kasih. Aku ni menyahut Allah Ta'ala. Aku penuh dengan dosa. Kalau naik kenderaan dia kurang rasa kehambaan tu. Dan lain buka lagu lagi kita pun rasa hamba kurang. Nak guna kenderaan, gunalah. Kenderaan mewah langsung tak salah. Kan ada hadis arba'un sa'adah negara 4 kebahagiaan. Apa salah satunya? Markabul hari, kenderaan yang selesa. Tak salah, cuma masjid digalakkan jalan kaki. Dan satu lagi Nabi sebut dalam riwayat yang hampir sama, Nabi kata akhir zaman umatku lelaki datang masjid daripada pelana menjadi sekeduk. Pelana napik punggung, sekeduk dia siap semua, ada tirai semua. Maksudnya mewah, kenderaan mewah. Maksudnya kita digalakkan rasa ini hampa dan kaki ke masjid. Keluar dari rumah tu rasa takut. Kan Nabi bila azan itu terus berubah wajah, berubah riak muka, takut dan penuh takut. Sedang Ali kan menggigil bila azan nampak tak? Kenapa kita jalan kaki? Berbiasanya kenderaan benda tu tak berapa nak rasa. Ustaz saya cuba juga naik kereta tapi saya menggigil dia. Tak jadi hamba kan. Menggigil tengok polis tengah kita langgar trafik ada tetap 3 trilion. Mana itu maksudnya kan. Maksudnya itu. Yang kedua, saya share dengan dua hadis. Yang semalam kita belajar tentang tanda kiamat. Tanda kiamat itu ratus dan kiamat. Kalau tuan minat boleh kelas kami saya. Ada tauhid sekali. Jadi malam kita baca tanda kiamat pasal masjid. Nabi sebut akhir zaman lelaki yang yamurul masjid, lalu di masjid, wala yusalli fihi, dan tak sembahyang. Maksudnya singgah masjid, lalu masjid. Kata sahabat menjadikan masjid sebagai laluan saya. Lalu masjid, singgah masjid, tukar pampers, pergi tandas. Ustaz saya sembahyang fardu. Sembahyang sunat. Kita pergi masjid, ambil borang nikah untuk anak, untuk kita kan. Ambil borang nikah, mesyuarat, kan pergi balik. Tak sembahyang, tak berada dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini akhir zaman. Ini banyak kan. Orang singgah masjid, lalu masjid, lalu dia singgah dia tapi tak sembahyang. Di akhir zaman disebut. Oleh itu kita dua hadis sebenarnya tentang masjid yang mana berlaku pada akhir zaman. Jadi kita kembali balik tajukan. Yang kedua, pahala haji Allah berikan kepada orang golongan yang bentuk ilmu. Golongan yang bentuk ilmu seperti kita sekarang ni yang disebut hadis, man ghada ila masjid yata'allama khairan aw ya'lamah kana lahu ka ajri hajjin taman hajjatuh. Hadis Al-Bazzar, hadis yang sahih, hadis Tabrani dan sahih. Di mana Nabi sebut
Sesiapa yang berbagi-bagi ada waktu pagi dia pergi masjid untuk ilmu, sebenarnya dia umum lah, waktu mana pun dapat pahala besar kan. Tapi pagi lagi baik untuk kita untuk ilmu. Kalau boleh, kalau kita ada dana lebih, sepanjang minggu kita, sepanjang hari kita buat kuliah. Mungkin sini sampai Khamis lah, buat kuliah yang sama kita. Sebab hari-hari kita tak habis. Sebab tu saya prefer tadi tertentu. Kalau tuan-tuan nak kita juga boleh, tapi kena sediakan yang lebih sesuai lah. Karena bulanan ini tak sesuai kita bagi saya, tapi kita pun tak masalah. Bagikan supaya Ustaz tak malu mana-mana, tak diboleh jalan pulang kan. Jadi untuk kita habis segera buat benda setiap Sabtu, setiap pagi, setiap hari, Senin Khamis kita tafsir ke hadis ke apa, yang tu insyaAllah setahun habis. Kalau sekali ini agak sukar dan juga hampir mustahil, tapi tak mustahil kan. Agak lama, 4 tahun, 5 tahun, 8 tahun, 10 tahun. Kadang-kadang Ustaz mati dulu, kadang-kadang AJK mati dulu, AJK yang panggil mati dulu. Kadang-kadang macam-macam lah, ubah AJK, ubah Ustaz. Jadi pagi itu cari kan, setengah jam tak apa. Mungkin tak ramai kita wawal kan, harus satu yang free kan. Sekarang kita kena ada sesuatu yang menghidupkan waktu pagi. Sebab kita kalau nak berzikir macam Nabi sampai ke naik matahari, saya pun pagi kan, lepas subuh boleh zikir, tapi nak sampai naik matahari pukul 7, kemudian nak tunggu sampai 7.30 untuk matahari naik lagi. Kita tak sekuat iman mereka. Orang tabligh dia kadang-kadang ada kan, bagus kan, tapi ikut dia orang ada program. Okey kan, kalau kita sorang-sorang ni ya, susah. Kalau Ramadan mungkin agak ramai lah. Ramadan kan duduk sampai naik matahari. Kalau hari biasa susah, jadi itu buat program. Cari susah yang berdekatan kan, yang mahir apa-apa ilmu agama kan, habiskan tafsir ke hadis ke tauhid ke fiqh, baca. Sini sampai kan Jumaat kita free lah, Jumaat sebenarnya fokus kepada Jumaat kan. Sini sampai Khamis satu kitab, insyaAllah 6 bulan habis. Pokok kitab lain, baru nampak. Tak ramai tak apa yang datang, sebab kita nak hardcore. Lalu saya buat kelas online malam tu sebab kita setiap minggu buat, maka dia habis. Kita ada cik habis. Tauhid nanti dia habis lah. Saya 2 tahun lebih ni ajak online lah. Kalau yang offline dah lama lah. Yang online ni dah baru 2 tahun lebih. 3 tahun tauhid habis 3. Syarah tauhid, permata ilmu tauhid, atau Aqidatul Awam dengan syarah dia, dan juga yang terbaru Kifayatul Awam. 3. Ini sebab kita baca setiap minggu. Kalau kelas saya malam yang Zoom tu, kalau saya tak sempat saya akan qadha kan. Tapi kalau kuliah saya bulan lepas saya sakit, ada satu hati, ada tak lain hati, tapi tak ada lain kan. Mari kita kalau boleh kena ada yang bersifat mingguan. Kalau nak ramai lah, tapi malam takut ganggu jadual juga kan. Atau pula kena ada kan. Kemudian jadi Nabi sebut siapa yang pergi menuntut ilmu, pahalanya sebesar pahala haji. Seperti kuliah maghrib, kuliah subuh, ataupun mana-mana kelas agama. Bila Nabi sebut khairah ni lebih kepada ilmu agama. Walaupun semua ilmu dapat pahala. Bila Nabi sebut menuntut kebaikan, dalam hadis lain Nabi tafsirkan apa kebaikan. May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Sesiapa yang Allah nakkan kebaikan yang banyak, khaira yufaqihu fid din, Allah berikan kefahaman agama yang mendalam kepada. Ini kebaikan yang banyak bagi sesiapa yang memahami agama dengan mendalam. Kita nak kebaikan agama, kebaikan Islam, kebaikan mukmin, kita kena pulut. Orang dapat tamak. Sebab orang yang berilmu ni dia kena ada sifat tamak. Seperti mana kata Imam Syafi'i, hirs. Mana tamak ni, tamak ada dia buat kelas mengaji. Saya kelas mengaji, sana ambil, sini ambil kan. Tamak. Walaupun dah tua ke muda ke, dia tamak. Baru dia ada sifat ilmu.
baru dia dapat ilmu yang lebih, alim dan sebagainya. Kalau tak ada tamak, kalau ada lah, tak ada tak ada apa-apa, kita balik rumah. Kalau ada. Kalau orang tamak ni tak ada sikit saja, mencari pastikan benda tu ada target berapa kita habis 3 bulan apa habis, dia ada target KPI dia. Itu orang yang tamak dengan ilmu, dia pastikan dia sentiasa untuk ilmu setiap masa selagi mana dia ada masa kosong kan. Kemudian yang ketiga, pahala haji diperolehi daripada sembahyang berjemaah. Sembahyang berjemaah pahala haji di masjid atau di surau. Ini hadis sahih, hadis Abu Dawud. Nabi SAW bersabda, man kharaja min baiti mutahhiran, siapa yang berjalan kaki keluar daripada rumahnya, bukan, siapa yang berwudu sebelum keluar ke rumahnya, kemudian dia pergi masjid, maksud syaratnya ialah bersuci. Nak dapat pahala haji, syaratnya mesti bersuci. Sunnahnya bersuci di rumah, berwudu di rumah. Kalau keluar tu dah ada wudu, keluar. Kalau jalan kaki dapat haji yang lain pula. Solat jemaah pahala haji, berjalan kaki pahala haji juga. Hadis yang kuat sanadnya kan, bukan hadis palsu, bukan hadis lemah. Man masya, siapa yang berjalan kaki ila masjid, ila solat jemaah, sembahyang jemaah di masjid, maka dia dapat fakat namalu ajrul haji, dia dapat pahala haji. Maknanya dua. Jadi kalau orang jalan kaki ke masjid, 2 haji dia dapat. Jalan kaki pergi masjid menuntut ilmu, 3 haji. Berhaji-haji, pahala banyak. Sebab apa Islam banyak-banyak saya sebut tadi, semuanya bab masjid. Menuntut ilmu di masjid, jalan kaki ke masjid, solat jemaah masjid, tadi ikaf subuh masjid. Karena kita nak pastikan Islam nak supaya ramai masjid ni, ramai, penuh orang. Zaman dulu, zaman yang cukup ramai, yang tak datang masjid hanya orang munafik tegar saja. Munafik tegar. Munafik ni zaman Nabi ada 2, munafik yang biasa dan munafik tegar. Munafik tegar macam Abdullah bin Ubay dan kuncu-kuncu yang kuat-kuat menentang Nabi dia. Mana munafik biasa pergi masjid. Ini kata-kata itu masuk dalam Sahih Bukhari. Ulaqad ra'aituna, kami tengok zaman Nabi, ma yatakhallaf anna, tidak ada yang takhalluf, tidak ada yang tak pergi masjid kecuali munafiqun ma'lumul nifaq. Munafik yang maklum, yang jelas kemunafikan, itu yang tak pergi masjid. Ramai semua perempuan pun ramai ke masjid, ramai zaman Nabi. Maknanya kita nak carilah sesuatu yang dapat mengimarkan, walaupun dengan apa-apa program-program yang sesuai, tak mestinya dengan sembahyang dia. Apa-apa program yang dia menarik makan ke apa benda kan. Yang penting orang datang masjid dan dapat menarik mereka sembahyang bersama-sama. Azan? Azan? Okey, sini.
Yang kelima adalah menunaikan umrah ketika bulan Ramadan. Kerana disebut dengan siapa yang ada umrah di Ramadan faqad hajja ma'i atau kama qala Rasulullah SAW, siapa yang menunaikan umrah pada bulan Ramadan sesungguhnya pahala dan ganjarannya seperti mana menunaikan haji bersamaku. Ini adalah satu peluang kita kalau kita ada kemampuan untuk kita sama-sama menunaikan ibadah umrah di bulan Ramadan. Dua benda besar, haji plus Ramadan. Haji ini adalah ibadah yang sangat besar, dianggap sebagai jihad bagi para wanita. Wanita yang tak mampu nak pergi berjihad, maka mereka menunaikan haji. Dan Ramadan Sayyidul Syuhur, penghulu bagi segala bulan-bulan. Ini sangat besar. Cuma bila besar pahala, ongkos pun besar juga. Saya pun tak pernah lagi pergi umrah Ramadan kan. Tapi insyaAllah ada rezeki saya pergi pada bulan November, 22 November. Nak ajak, tak mahu lah saya. Saya tinggal 2 orang pun tadi, semalam banyak tinggal 3 orang, tadi tinggal 2 orang kan. Cepat pula kan, penuh. InsyaAllah 22 sampai 3 Desember, musim Piala Dunia itu start ke Piala Dunia. Jadi saya pergi umrah dan kita cuba cari peluang kan. Kalau ada rezeki, kita kumpul duit untuk ke sana pada bulan Ramadan. Dan suasana Ramadan itu sangat berbeza dengan di tanah air kita lah. Tanah air kita ramai tapi sekejap. Sana semakin lama semakin ramai, semakin penuh, semakin mata dia punya vibe dia punya ibadat tu rasa suara imam tu sudah. Kalau tuan-tuan tak dapat pergi penat suasana lah, kena pergi kan. Mungkin mahal sana, pergi Mesir. Paling tak dapat pahala lagi lah. Nak dapat suasana yang begitu pergi malam-malam Nas Ramadan. Orang ramai penuh. Masjid Amrul bin As, dia semua masjid penuh. Yang sebenarnya dia punya tahajudnya sama macam tarawih. Malaysia kiamat pun tak sempat juga. Tahajud macam tarawih tuan-tuan. Bukan tarawih macam tarawih bilangan macam kita ni. Tarawih yang satu Ramadan macam kita ni. Tarawih paling ramai satu Ramadan kan. Itu Malaysia. Satu Ramadan champion. Malaysia memang champion. Tak tahu nak kita kat mana. Pernah dengan kaki. Pelambat sikit je. Tapi kalau ujung-ujung tu tengah-tengah pun dah lega rasa. Lega. Boleh makin senang. Sana tu ujung-ujung sebelum terakhir tu Masya Allah. Tarawihnya seperti mana tahajud dia penuh dekat Dewan Masjid, penuh dekat dataran sampai masjid sebelah sungai ni tu penuh dekat jalan tar pun penuh.
Kita masa itu dia kata Tukang beramal, betul? Masa itu, ini betul, tentang dia ni. Ada satu masjid tu, saya ingat nama imam dia. Jarang saya ingat nama imam ni. Namanya Yusuf Al-Mu'ati. Syekh Yusuf Al-Mu'ati. Itu kan imam famous ke kan? Tapi masjid tu 50% ke atas menangis. Baca Fatihah pun menangis. Dia punya suara memang suara getaran tangisan. Bukan kerana faham, tuan-tuan. Adik-adik medik, saya ada medik, masuk orang banyak medik perubatan dari Malaysia datang. Dia orang pun menangis. Baru datang dah menangis. Mana dia beri getaran suara bacaan tu. Kalau awak dapat bawa sini saya sedap. Saya tak kenal, cuma kenal namanya Yusuf Mu'ati, ingat sampai sekarang. Memang saya tak ingat. Payah kan, saya payah ingat Imam Ahmad. Itu yang saya ingat sebab dia punya bacaan dia. Tapi bukan satu masjid, semua masjid. Ini itu kita nak rasakan. Kita datang boleh mancung kan, pergi umrah Ramadan masa. Kalau hujung lagi lebih 10,000, belas-belas ribu kan. Jadi kita cari ataupun tuan-tuan buat Ustaz, bawa kami boleh pertama tiket dah pergi sana, cari malam terakhir. Ramai sikit satu bos tu kecil tu kan. Memang seronok kan. Sana memang Masya Allah. Dia punya vibe, dia punya environment Masya Allah. Ramadannya dia jauh beza. Sini zuk tu kurang. Zuk dia feel tu kurang. Mereka cukup hebat. Yang penuh kalau kat sini ini kalau kat Mesir ni dataran tu penuh. Dataran yang atas ke bawah tu penuh. Begitu sekali. 10 Ramadan terakhir. Ini yang kita kurang. Jadi sebenarnya kita kena cari apa dulu, macam mana nak jadi lebih, macam mana kita nak bagi wang ramai, kesedaran macam mana. Makanya pelbagai kan, mungkin tuan-tuan ada duit lebih kan, panggil motivasi, panggil orang tertentu, bagi figur tertentu ataupun orang yang dapat memulihkan semangat kita kan, daripada tidak memeriahkan masjid kepada memeriahkan masjid. Kita nak kalau boleh penuh kan, macam masjid apa Temenloh Jaya tu, subuh ni macam Jumaat. Kadang-kadang kat Putrajaya tu Jumaat ada subuh. Ini surau Jumaat yang cerita kat saya kan. Kat Temenloh Jaya subuh macam Jumaat. Kat Putrajaya surau Jumaat ada subuh. Dah azan tak cukup 40 orang. Ini cerita benar. Bukan semua lah ada. Saya ada surau Jumaat dia. Saya kira subuh saya Ustaz tu dah azan tak cukup dia. Bukan orang tak ada. Keliling tu bangunan. Bawah tu masjid. Mana cukup senang pergi, cukup dekat. Sini kan taman, agak jalan cukup pun ada juga. Ini memang bangunan, ini surau Jumaat. Dia kata siap dia lepak depan koridor lagi, tengok orang lagi. Tak salah. Kan? Jadi dulu tengok mana datang, dia berdiri duduk depan. Kan dia malu dulu dalam rumah tak? Ini punya dia PKP punya penyakit. Tak datang lama, dia rasa macam tak bersalah tak datang. Nak kata takut COVID ke surau kosong tapi mall sebagainya, pasar raya, pasar malam seperti sekarang ini pasar tu. Itu mesti kerana kita jadi alhamdulillah tuan-tuan nampak bulan mendatang bagus ni. Cuba kita kalau kita cari lagi buat camp remaja. Jangan tunggu di sekolah. Kalau boleh 11 kali buat camp remaja. Remaja cukup kritikal. Saya pergi mana saya takkan tanya siapa yang sampai sekolah kita ni ke sekolah harian. Soal pertama, budak sekolah kalau saya tanya, siapa yang senang sembuh tadi? Mostly tak senang sembuh di KL. Saya tanya, itu yang saya tanya bapak, siapa yang senang sembuh? Kadang-kadang saya tukar, siapa yang tak senang sembuh tadi? Sama, jawapan sama. Pokok lagi malu anak kanan sama. Saya tukar apa jawapan sama. Maknanya ini realiti. Masa sembahyang ni, benda yang ringan. Kadang mak ayah sembahyang, tapi dia tak memberatkan anaknya untuk sembahyang. Ini berat. Ini boleh mendatangkan bala tuan-tuan. Anak-anak sekolah menengah dah balik, sekolah rendah pun kalau dah 6 balik 5 tu ramai yang balik, tapi masih lagi tak sekolah. Kalau besar-besar ni pun dah wajib dah kita suruh. Tak 7 tahun dah wajib suruh, sudah sunat. Tak suruh berusuk. Jadi ini kita perlu, mana kita bersatu motivasi gabung. Fikirlah tuan-tuan. Kita tak nak orang yang sama saja. Tuan-tuan dia datang, kita nak kenal tuan-tuan yang datang pula. Tuan-tuan dia datang maksudnya
lebih daripada tuan-tuan. Bukan tuan-tuan, Ustaz ni malah kami datang atau kami datang. Bukan maksudnya nak lagi. More and more, datang ramai lagi. Kita kena pergi. Kita budak-budak datang pun paling datang kita malah main ke masjid biasa lah. Yang penting kita nak suasana, nak syiar budi kita dekat. Sebab tu banyak ibadah haji ni pahalanya ialah masjid. Dan yang terakhir saya nak share, pahala haji iaitu kita berzikir yang sangat simple kan. Selepas solat fardu iaitu subhanallah 33, alhamdulillah 33 dan Allahu akbar 33. Yang ni pun pahala bukan sekadar pahala haji. Bila mana orang-orang fakir berjumpa Nabi ya Rasulullah, zahaba ahlul dusur bil ujur, orang-orang kaya banyak pahala, kami ni kurang pahala. Kenapa? Sembahyang kami sama buat, puasa kami sama buat, haji kami tak buat, sedekah kami tak buat sebab duit tak ada, fakir. Apalagi jihad kami tak boleh buat. Jadi banyak ibadah yang bersumberkan harta ni tak boleh buat sebab dia miskin. Ramai, bukan sikit ramai. Fuqara al-muhajirin, orang-orang fakir muhajirin. Jadi Nabi bagi amalan subhanallah, alhamdulillah 33, Allah 33, insya-Allah dapat pahala-pahala yang seperti pahala haji, pahala umrah, pahala sedekah, pahala jihad. Dan Nabi tambah lagi, Nabi tompak lagi. Selain pada pahala haji jihad ni dapat la yakunu ahadun afdala minkum. Tak ada yang lebih baik daripada orang yang beramal dengan amalan ini. Tidak ada. Nabi tambah lagi, tudrikun ma sabaqakum, sama level dengan orang dulu. Orang dulu hebat. As-sabiqun al-awwalun. Wa tasbiquna man ba'dakum, mengatasi orang kemudian. Lebih hebat darjat daripada orang kemudian. Dalam hadis Nabi tambah lagi, amalan yang sama. Nabi kata apa? La yakhibu qailuhunna, takkan kecewa orang yang mengamalkan. Dia sentiasa bahagia dunia akhirat, rasa kebahagiaan. Yang ke-9, Nabi kata apa? Kelebihan amalan ni semuanya sahih, tak ada yang palsu, tak ada. Yang ke-9 adalah diampunkan dosa-dosa walaupun wa ikana misla zabal bahri, sebanyak kuih lautan. Cukup banyak, tapi kadang-kadang bila ada sembahyang hajat kita skip. Bila ada doa tahlil kita skip. Biasa kan? Jangan skip. Skip namanya tak apa. Skip doa apa kan? Skip yang tu jangan. Kita buat Allah 33, alhamdulillah 33, Allah. Itu yang paling banyak. Pahala zikir paling banyak lepas sembahyang yang itulah. Kadang-kadang Jumaat pun setengah imam dia tak buat. Al-Fatihah doa. Tak apa kalau nak cepat, skip Fatihah, baca yang ini. Baca yang itu lagi besar pahala daripada Fatihah lepas solat. Daripada Fatihah surah yang pertama. Tapi dari segi lepas solat itu yang lebih utama, lebih besar pahala. Dan kita sebagai individu kat mana pun kita mesti beramal. Jangan tinggal subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar 33. Kita habiskan 100 Allah akbar dan kita baca zikir ya Allah la syarika lahu sampai habis. Dan itulah zikir yang paling besar, paling banyak. Setiap ada 9 pahala haji, umrah, jihad dan ada saya berulang lah. Baru kita kena istiqamah. Setiap ada 9 fardu jangan tinggal. Imam ke, makmum ke, sembahyang seorang ke, jamaah ke, kosor ke, di rumah ke, di gua ke, kan? Buat kena buat zikir subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar 33. Kalau nak lebih lagi dah buat Ustaz, saya nak lebih lagi, buat sebelum tidur. Ini Nabi ajar berasyam supaya zikir subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah 33 sebelum tidur. Itu Fatimah dia nak bekerja, Nabi bagi yang itu. Dia akan membantu dalam urusan tidur. Tak percaya, cuba try sebelum tidur buat. InsyaAllah hidup kita lebih mudah. Jadi itu mudah-mudahan zikir subhanallah, alhamdulillah, dan kita tak tinggal ke mana saja kita pergi. Terutama imam lah, sebagai imam sebagai contoh. Buat, jangan tak buat. Sikit yang lain tak buat kan? Jangan sikit yang tu. Apa pun tahlil ke, apa sembahyang hajat ke, nak buat. Tak masalah, sunat kan? Tapi yang itu jangan tinggal. Yang tu didahulukan, yang lain bukan ditinggalkan. Itu Allah Ta'ala. Itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal tuqa wal 'afafa minna. Rabbana ja'alna muqimas salati
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رزقنا ومن نعوذ بك من حول النار يا لا تسمح لنا انك من الظالمين سيئات الى يوم الدين شرك ولا السماء والسماء ربنا اتنا من حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار